Didik TV KPM. Seronoknya belakang ni ada longsor. Saya nak main lah. 1, tengok 2, 3. Kenapa tak boleh bergerak ni? Kenapa tak boleh bergerak? Kenapa tak boleh bergerak? Kenapa? Didik TV KPM. Kenapa cikgu tak bergerak tadi? Hai semua, salam sejahtera. Nama saya Chris MJ dan adik-adik di rumah sedang menonton slot tahap 2 di Didik TV KPM. Dan Abang Chris harap adik-adik di rumah dan keluarga anda semua sihat dan selamat daripada wabak COVID-19 ya. Dan pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran sains. Tetapi topik apakah yang kita akan belajar? Jangan ke mana-mana, kita saksikan terlebih dahulu profil guru untuk hari ini. Baiklah semua, jom kita persilakan Cikgu Ataha dari SK Bandar T6 Kelang Johor. Cikgu, apa khabar Chris, Cikgu? Apa khabar? Sihat Karis? Sihat Cikgu. Cikgu sihat tak? Sihat Alhamdulillah. Okey, baiklah. Untuk sentiasa sihat, Cikgu, kita juga nak amalkan SOP, boleh tak Cikgu? Betul. Sebelum kita Jadi mulakan apa kita kena buat ni sekarang ni Chris? Kita kena pakai gel pembasmi kuman. Baiklah Baik. Cikgu, dipersilakan. Baik, saya dulu. Okey, dan Chris pun nak pakai sikit. Baiklah. Dan untuk pengetahuan anda semua, sepanjang rancangan pada hari ini, Cikgu Ataha dan juga Abang Chris akan sentiasa pakai pelitup muka ya Cikgu? Betul, untuk memastikan kita sentiasa menjaga SOP kita. Betul Cikgu. Baiklah. Abang Chris nampak semua ni, ada lori Optimus Prime pula, ada landasan Hot Wheels. Cikgu, hari ni apakah tajuk yang kita akan belajar Cikgu? Tajuk kita pada hari ini ialah berkaitan dengan apakah faktor-faktor yang menyebabkan daya geseran. Okey. Jadi sekarang ni kita juga nak belajarlah tentang apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Baik, seperti yang kita dapat lihat, yang pertama sekali, murid-murid akan dapat merancang dan menjalankan eksperimen untuk menguji hipotesis yang dibina. Jadi Chris, nanti Chris perlu juga dan murid-murid di rumah perlu membina hipotesis daripada masalah yang kita akan wujudkan. Kemudian kita nak buktikan sama ada hipotesis tersebut betul ataupun tidak. Okey Cikgu. Okey, dan yang kedua, kita juga akan membuat kesimpulan tentang 2 faktor yang mempengaruhi geseran, iaitu G-shape objek dan juga jenis permukaan. Jadi kita dah buat hipotesis, betul. Kita kena buat kesimpulan. Selepas itu, jangan lupa kita juga perlu mengamalkan kemahiran manipulatif yang perlu selepas eksperimen dijalankan. Chris, agak-agak tahu tak apa itu kemahiran manipulatif ni? Tak tahu Cikgu. Okey, kemahiran manipulatif ni ialah antaranya kita perlulah menyusun semula barang-barang yang telah kita gunakan nanti di akhir sesuatu uji kaji yang dijalankan. Betul Cikgu. Jadi hari ni kita akan buat eksperimen lah Cikgu. Ya, betul. Eksperimen yang berkaitan dengan daya geseran. Berapa eksperimen kita ada hari ni Cikgu? Ada 2 eksperimen yang kita akan lakukan pada hari ini. Ada 2 ya Cikgu? Ya, betul. Jadi adik-adik di rumah sedia tak untuk eksperimen hari ni? Sedia tak? Kalau sedia boleh tunjuk thumbs up ke ni. Okey Cikgu, Abang Chris pun dah sedia untuk hari ni. Tapi sebelum tu, apa kata kita rehat sekejap, boleh tak Cikgu? Boleh. Kita bagi masa untuk murid-murid di rumah untuk sedia, dan lepas tu kita kembali ke slot tahap 2 di TV KPM untuk eksperimen pula untuk faktor yang mempengaruhi daya geseran. Jumpa selepas ini.
Didik TV KPM. Ish, susahnya nak tolak kotak ini. Boleh bergerak, tapi banyak tenaga digunakan. Alamak, kesiannya. Susah sangat nak tolak kotak tu. Awak siapa dalam kotak tu sebenarnya? Oh, dalam kotak ni ada peti sejuk. Kawan saya bantu untuk gerakkan kotak ini. Tapi susahlah. Sudah tentulah, ada sebabnya. Nanti kita tengok, apakah sebabnya? Kenapa susah nak tolak kotak tersebut? Baiklah adik-adik, kita kembali semula ke slot tahap 2 di Didik TV KPM dan hari ini kita akan belajar mata pelajaran sains untuk topik faktor mempengaruhi daya geseran bersama saya Chris dan juga Cikgu Ataha. Ya, saya Chris. Jadi, pada kali ini kita akan menjalankan eksperimen. Jadi murid-murid di rumah juga perlu melakukan eksperimen, tetapi sebab di studio jadi Chris akan mewakili murid-murid di rumah untuk melakukan eksperimen yang kita akan lakukan sebentar lagi. Baiklah cikgu. Jadi mula-mula sekali Chris, berdasarkan video tadi, apa yang Chris dapat faham ataupun masalah apa yang bermain dekat fikiran Chris? Saya rasa yang lelaki tersebut tak dapat tolak kotak sebab berat, cikgu. Betul berat. ke? Jadi dia sebenarnya berkaitan dengan jisim. Ya, berkaitan dengan jisim, Okey. objek. Jadi sebelum kita melakukan eksperimen, kita perlulah menyatakan masalah. Jadi sekarang berdasarkan apa yang Chris fikir dan lihat di video tadi, apakah penyataan masalah yang bersesuaian? Tadi Chris pun dah ambil nota tadi. Kalau kita nak fikir penyataan masalahnya ialah bagaimanakah Okey Chris, tak payah cakap, tulis terus dekat papan tu. Boleh je. Okey. Ada marker sini kan? Okey. Adik-adik nak biru ke hitam? Hitam. Okey. Baiklah. Penyataan masalah. Okey, tadi Chris dah tulis bagaimanakah jisim objek mempengaruhi daya geseran. Okey. Boleh baca tulisan Chris ni? Boleh cikgu? Boleh. Soalan mesti berakhir dengan tanda soal. Jadi itu adalah satu penyataan masalah. Bagus Chris. Daripada persoalan tersebut, murid-murid di rumah, kita kena bina hipotesis bagi memastikan eksperimen ini boleh dijalankan. Jadi hipotesis sebenarnya andaian. Apakah keputusan yang kita akan dapat? Jadi, cuba lengkapkan Chris hipotesis tersebut, Chris. Baiklah. Okey. Adik-adik di rumah pun boleh tolong abang Chris ya. Okey. Semakin bertambah jisim objek, semakin bertambah daya geseran. Betul ke cikgu? Okey, untuk hipotesis tak ada betul ataupun salah. Sebabnya kita perlu buktikan melalui uji kaji ataupun eksperimen sebentar lagi. Faham. Okey, jadi sekarang kita biarkan dahulu. Sekarang tujuan kita kena buktikan hipotesis kita. Betul. Okey, Chris. Seterusnya, sebelum kita nak buat uji kaji, apa yang kita kena tentukan dahulu? 3 pemboleh ubah. Baiklah. So, Chris terus tulis tulis. Pemboleh ubah. Jadi kita fikir sama-sama. Sekarang ni, kita dah nampak hipotesis Chris, iaitu bertambah jisim objek. Jadi jisim objek ialah untuk pemboleh ubah apa? Manipulasi. Betul Chris. Pemboleh ubah manipulasi. Wah, saya dapat murid yang bijak. Murid-murid di rumah pun saya harap bijak macam Abang Chris, okey? Murid-murid di rumah pun kena ikutlah, cikgu. Betul. Dia boleh ambil kertas dan pen, boleh tulis juga. Betul. Okey, seterusnya pemboleh ubah bergerak balas ialah keputusan yang kita nak tengok. Jadi apa keputusan yang kita nak tengok nanti? Apa dia? Jarak. Jarak, okey, jarak itu baru parameter yang dilalui oleh apa? Dilalui oleh troli. Kita gunakan apa sekarang? Kita gunakan kereta mainan. Jadi kita boleh tulis kat situ jarak jarak yang dilalui oleh
Kereta mainan. Okey. Okey. Yang ni lah cikgu. Ya, betul. Tapi untuk pembuluh ubat bergerak balas ni kita boleh ada dua lah. Okey. Sama ada daya geseran ataupun jarak yang dilalui tadi. Okey, yang terakhir sekali untuk dimalarkan ialah perkara yang kita perlu samakan atau tak boleh ubah supaya eksperimen itu jadi lebih adil. Jadi kita nak gunakan apa, Chris? Apa yang kita perlu tulis? Kalau nak tulis dimalarkan, so jisim, Supaya semua tu sama je. Okey. Sesuai je. kita kena guna kereta mainan yang sama jisim. Betul tak? Kereta mainan sama jisim, tapi kita nanti nak tambah jisim. Jadi kita boleh tolak yang itu, kita cari yang lain. Apa lagi yang kita kena malarkan? Dia punya permukaan macam mana, Chris? Kita boleh tak ubah-ubah permukaan semasa nak ukur jisim? Tak tukar cikgu, jadi permukaan. Jadi permukaan baru objeknya. Apakah parameternya untuk depan dia tu? Jenis landasan cikgu? Ya, tepat sekali. Jenis landasan. Nasib baik adik-adik di rumah tolong abang Okey, Chris. Jenis landasan. Jenis landasan. Okey, Chris. Okey. Jadi sekarang dah lengkap dah kita punya pemboleh ubah. Dah habis? Belum lagi. Belum lagi. Masanya untuk membuktikan hipotesis tersebut. Baiklah. Seperti yang kita nampak di atas meja dan juga di sana, kita ada kotak, kita ada kereta mainan dan juga kita ada pita pengukur serta guli. Jadi Chris, saya nak minta Chris untuk susun, saya akan pandu, letak di bawah. Boleh cikgu. Okey. Baik. Kemudian kita mainan di situ. Ya. Okey. Dan sekarang di hadapan ni kita ada letakkan tiga bekas. Ya. Okey, 3 bekas ya. Yang di setiap satu ni ada lebih kurang ada 20 biji guli. Setiap biji guli bersamaan dengan 2 gram. Jadi setiap bekas beratnya ialah 40 gram. Okey, 40 gram dia punya jisim. Cukup tak cikgu? Okey, lagi. Okey, kejap. Okey, cukup. Okey, kita perhatikan sikit dulu, Chris. Nanti kita nak bagi laluan pada dia. Okey. Okey, jauhkan sikit lagi. Okey, Chris. Ya. Sekarang kita nak tentukan jisim objek. Tadi saya dah terangkan. Ya. Yang ini ada 20 biji, jadi bersama dengan 40 gram. Ini ada 80 gram dan yang ini ada 120 gram. Kita nak tengok bertambah jisim bagaimana dengan jarak yang dilaluinya. Faham, Okey, cikgu? sekarang kita ambil satu bekas dahulu, Chris. Okey. Alright, yang ni Okey. 20 biji 20 biji bersama dengan 40 gram. Okey. Alright, jadi Chris pun dah masukkan guli dalam kereta mainan. Okey, kita Lepas tu, pastikan cikgu? tarik ke belakang. Okey, Nampak, nampak ada getah di situ. Kita Ada- telah pasangkan. Ini. Gelang getah di sini. Okey, kita tarik supaya rapat ke dinding, Chris. Okey, rapat ke dinding. Dah lepaskan supaya apa kita tetapkan? Supaya tenaganya sama. Okey. Okey, tengok sama-sama. 1, 2. Ya. Okey. Okey. 1, 2, 3. Okey. Okey, lepas sekarang tolong ambil penanda tu. Ya. Okey, tadi dan tuliskan berapa gram guli kita gunakan? 20 je kau? 40 gram. 40. 40 gram. 20 guli, 20 guli, 40 gram. 40 G. Okey, letak dekat tempat belakang tayar tersebut. Ya. Okey. Kita biarkan dulu, kita ukur sama-sama teruslah nanti. Ya. Okey, ambil semula terus. Okey, kereta mainan. Okey, tambah lagi berapa gram? Tambah lagi 20 gram. 20 gram. Jadi 40 dalam tu ya. Okey, boleh. Okey, yang ni simpan balik sini. Okey, baiklah. Kita tambah lagi. Tambah lagi jisim. Ya, betul. Okey. Okey, sekarang kita cuba lepaskan. Okey. Okey. Daripada belakang, Chris. Ya. Okey, lepaskan rapat ke dinding ya, Chris. Ya. Okey, lepaskan. Okey, berhenti di situ. Baiklah. Okey, ambil lagi satu marker atau penanda. Ya. Tuliskan berapa gram? Yang ni tambah 80. lagi 80 gram. Ya, 80 gram. Sebab Okey. tadi dah tambah 20 biji kan? Betul. Okey, 80 gram. Okey, letak belakang tayar dia. Ya. Okey. Okey. Dan akhir sekali kita tambah lagi 20 biji guli. Wow, okey. Kalau adik-adik di rumah ada guli pun boleh cuba Ya, betul. Okey. Alright. Okey, dan kita lepaskan seperti tadi. Ya. Okey. Okey. Adik-adik di rumah, jom. 3, 2, 1. Okey, kita tandakan. okey. Alright. Yang Itu ni tambah ialah lagi 120
gram. 120 gram. Okey, tanda letakkan di belakangnya. Okey. Alright. Okey, sekarang masa untuk kita mengukur dan memenuhkan jadual yang cikgu dah tampal kat sana. Ya, cikgu. Okey. Sekarang. Okey, sekarang kita guna pita pengukur kan? Okey. Okey, Chris. Ya. Saya rasa terbalik. Kita terbalikkan dia punya tape-nya. Di sini. Mana? Sorry. Okey. Lepaskan dulu. Lepaskan. Bagi saya dulu. Okey. Balik. Oh, Daripada sana. okey. Okey. So, rapatkan dekat ruangan permulaan dia tadi. Ya. Okey, sini cikgu. Depan dia. Depan. Dekat sebelah sini. Oh, okey. Okey, Chris. Okey, sekarang Chris baca untuk mula-mula tadi kita lepaskan kat sini kan? Okey. Okey, Jadi 40 gram. Berapa sentimeter, Chris? untuk 40 gram sini Tengok bawah aja, Chris. 170 berapa? 174. Okey, 174 cm untuk berapa gram tadi? 40 gram. Okey. Okey, tulis. 100 Okey, berapa gram tadi? 40 gram dulu G-shape objeknya. 40 gram Okey. 174 cm. Okey, bagus. Unit kena tulis lah cikgu? Ya, wajib. Kalau tak tulis kita tak tahu itu meter ke, sentimeter ke. Okey. Okey, seterusnya Okey, seterusnya. untuk 80 gram. Berapa jaraknya? Okey. Untuk 80 gram Chris dapat 104 cm. Betul. Okey, Okey. betul ke Chris 104? Saya semak. Okey, betul. Tepat sekali. Yang ni 80 gram aja. Ya, 80. 80 gram 104 cm. Okey, bagus Chris merekod data setakat ni. Okey, yang terakhir Chris iaitu untuk berat berapa gram? 120 gram. Berapa bacaannya? Okey. Untuk 120 gram Okey, Chris dapat 86 cm. 86 cm. Okey. Tuliskan Chris. Ni 120 gram. Jadi dia semakin berat Ya. Semakin tambah jisimnya. Okey. Okey. Ni 174 ni 86. 86 sentimeter. Wah, sekarang sebenarnya Chris telah membuat rekod data yang diperlukan. Jadi, sekarang saya nak bagi bunga untuk Chris. Bunga? Sebab mampu untuk melaksanakan kita punya eksperimen setakat ini. Yeay, Sekejap, dapat Chris. bunga Chris, mana? ada dulu sikit Chris. Saya ambil. Saya bagi kat sini, sebelah sini. Okey, Chris dapat bunga. Okey, tadi Chris dah boleh buat penyataan masalah, saya bagi 1. Oh. Dah buat hipotesis, saya bagi lagi 1. Dah boleh buat pemboleh ubah, saya bagi lagi 1. Okey. Lepas tu, apa lagi Chris dah buat? Dapatan data. Dapatan data. Okey, tadi pemboleh ubah ada 2, saya bagilah 2. Ada dapat 3. dua. Okey. Setakat ni saya dah bagi 5 untuk Chris. Tapi kita belum siap lagi Chris. Oh, belum? Kita belum lagi membuat kesimpulan. Oh, betul. Jadi seterusnya kita sebelum buat kesimpulan, kita perlu mentafsir data. Faham cikgu? Iaitu kenapa semakin jauh, semakin jisimnya semakin bertambah, Ya. semakin jauh jarak yang dilaluinya. Jadi Chris perlu melengkapkan bahagian mentafsir data. Baiklah. Okey, silakan. Jadi Chris pun akan rujuk kepada data yang telah dikumpul tadi. Ya, betul. Jisim objek paling tinggi menyebabkan jarak yang dilalui kereta main paling rendah. Paling jauh ke paling dekat? Oh, paling dekat. Sebab dia Kalau- kata jarak kan, jarak ni. Ya, dekat jarak tu. jadi paling dekat. Okey, boleh paling dekat. Okey. Sebab apa tu? Kerana daya geseran paling tinggi. Yo, baguslah Chris ni. Yeay. Okey. Jadi daripada situ kita boleh tak buat kesimpulan Chris? Boleh cikgu? Okey, jadi cuba Chris. Okey. Adik-adik, dia cuba nak dapat bunga ni. Murid-murid, tengok betul-betul abang Chris buat macam mana. Okey, kesimpulannya. Semakin bertambah jisim objek, Ya. semakin bertambah daya geseran. Alah Chris. Betul lah Chris. Awak terkena dengan saya. Terkejut Betul. saya. Okey, tepat sekali. Jadi sebenarnya Chris dah membuktikan hipotesis tersebut. Betul. Hipotesis kita dah bagi. Hipotesis awal.
dan kesimpulan sama. Jadi sebenarnya Chris dah membuktikan melalui kesimpulan kita lakukan. Tahniah Chris. Terima Jadi kasih. saya mesti bagi Chris lagi 2 bunga sebab dah mentafsir data dan juga telah membuat kesimpulan. Yes, dapat 2 bunga lagi. Okey, ya. Saya bagi lagi 2 bunga. Dah penuh dah Chris ni. Wow, baiklah. Jadi untuk eksperimen ni kita pun telah mengkaji faktor pertama iaitu GSIM objek. Betul tak cikgu? Betul. GSIM objek. Dan lepas ni kita buat eksperimen apa pula cikgu? Okey, sekarang kita dah sentuh tentang GSIM objek. Ya. Ada 2 faktor untuk berkaitan dengan daya geseran. Betul. Jadi yang kedua nanti kita kena nantikan selepas ini. Baiklah. Jadi murid-murid jangan ke mana-mana, kita kembali lagi bersama Cikgu Ataha di slot tahap 2 untuk mata pelajaran sains. Jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Seronoknya belakang ni ada longsor. Saya nak main lah. 1. Tengok 2, 3. Kenapa tak boleh gerak ni? Kenapa tak boleh bergerak? Kenapa? Kenapa tak boleh bergerak? Kenapa? 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 Cikgu, kenapa cikgu tak turun slide? Kenapa cikgu? Kenapa saya yang kena jawab? Chris yang kena jawab sebab sekarang kita Ya. melaksanakan PBD untuk Chris. betul, Jadi betul. Chris, Ya. itu sebenarnya berkaitan dengan penyataan masalah untuk eksperimen kita yang kedua. Baiklah, murid-murid selamat kembali ke slot tahap 2 bersama Cikgu Ataha untuk mata pelajaran sains. Dan hari ini kita belajar pula faktor yang mempengaruhi daya geseran. Betul. Dan sebelum rehat pun kita telah melakukan satu eksperimen untuk mengkaji bagaimanakah jisim objek dapat mempengaruhi daya geseran. Dan Betul. sekarang untuk faktor kedua pula, Cikgu, apakah yang kita perlu buat? Tadi berdasarkan video yang saya cakap tadi, Okey. kita nak bina penyataan masalah. Penyataan masalah ni penting. Betul. Supaya bila kita nak buat eksperimen apa-apa, kita fikir, masalah ini. Jadi kita nak kena kaji. Betul. Daripada situ timbullah hipotesis dan eksperimen. Jadi apakah penyataan masalah yang sesuai, Chris? Okey. Dulu Chris pun pernah bila pergi main gelongso pun pernah jadi macam tu, Cikgu. Tapi Jadi kenapa kenapa? Okey, Kenapa saya kat rasa punggung kita agaknya? Bagaimanakah Okey. permukaan, Cikgu? Jenis betul. permukaan. Bagaimanakah jenis permukaan? Okey. Jenis permukaan mempengaruhi daya geseran. Chris dah timbulkan satu persoalan kat situ. Okey. Tak kira Terlupa lagi. Tak ada soal. tanda soal. Okey. Dah Okey. tanya-tanya sekarang. Ya. Jadi sekarang kita kena nak buktikan sesuatu berdasarkan penyataan masalah ini. Tapi kita mesti buat andaian awal ataupun Okey. penyataan awal Okey. iaitu hipotesis. Betul. Apakah jangkaan Chris? Jadi permukaan yang macam manakah yang menyebabkan daya geseran bertambah ke? Okey, jadi sekarang saya nak minta Chris lengkapkan hipotesis tersebut. Okey, boleh. Okey. Murid-murid di rumah boleh tolong Abang Chris tak? Boleh tak? Okey, terima kasih. Okey. Baiklah, hipotesis semakin bertambah kasar. Okey. Bertambah kasar permukaan. Permukaan. Okey. Semakin bertambah daya geseran. Ini dah hipotesis Chris. Okey. Tapi hipotesis ni betul ke salah, Chris? Kita kena buat eksperimen dahulu, Cikgu. Bagus, Chris. Nampaknya tengok murid-murid di rumah. Abang Chris, dia dah tahu dah hipotesis ni sebenarnya andaian kita sebelum kita melakukan eksperimen yang sebenar. Jadi tak ada salah ataupun betul. Sehingga dibuktikan. Baiklah. Jadi seterusnya, untuk uji kaji kali ini, kita juga perlu mengenal pasti pemboleh ubah. Kan? Ya. Okey.
Tapi sebelum kita mengenal pasti pemboleh ubah, kita juga nak tahu juga alatan-alatan yang kita akan gunakan nanti. Okey cikgu. Okey, jadi saya bagi tahu je lah alatan yang kita gunakan. Ya. Gelang getah, kereta mainan. Tetapi kalau tadi kita gunakan bilangan guli, Betul. kali ini kita ada 3 permukaan yang berbeza. Baik, apa tu Chris yang mula-mula? Ada kaca, Kaca, lepas tu? ada kapet Okey, ada karpet. dan juga rumput cikgu. Ya, ada permukaan rumput. Jadi, itulah 3 jenis permukaan yang berbeza. Okey. Jadi sekarang kita balik semula kepada kita punya carta tu Ya. untuk dilengkapkan. Baiklah. Tadi saya terangkan pemboleh ubah manipulasi ialah benda yang berbeza, perkara yang diubah. Betul. Jadi apa yang berbeza tadi? Jenis permukaan. Jenis permukaan dengan yakin sekali ya. Ya, Abang Chris kita murid-murid kena yakin macam tu. Abang Okey. Chris nak dapat bunga. Okey, betul. bagus. Okey, jenis permukaan. Okey. Okey. Yang bergerak balas, cuba kita tanya dengan murid-murid kita di rumah pula. Okey, murid-murid, apa bergerak balas? Kita dia? minta Abang Chris cuba jawab pula. Okey. Boleh. Abang Chris tolong, wakilkan murid-murid di rumah Saya kita. rasa yang ni juga sama macam eksperimen sebelum ni. Okey, iaitu jarak yang dilalui oleh kereta mainan. mainan. Okey. Okey, baik. Seterusnya, Chris, yang dimalarkan ialah yang sama yang tak boleh ubah supaya keputusannya adil Ya. dan tepat. Jadi, Okey, baiklah. apa yang nak dimalarkan dalam eksperimen ni? Apa tu? Ha. Okey. Saya punya kawan kata jisim kereta mainan. Betul, jadi kita mana kena sama sebab kita nak Ya. tengok permukaan bukannya tengok dia punya jisim. Kita nak Okey. tengok dia punya okey. Dapat Jisim kereta mainan. Jisim kereta mainan dah lengkaplah 3 pemboleh ubah Chris. Jadi saya nak berikan bunga lagi untuk Chris. Oh, dapat. Ya, Yes. sebab- Terima kasih semua. Super excellent. Super excellent. Baiklah. Okey, saya bagi 3 sekarang. Okey, Chris. Okey, seterusnya kita perlulah lakukan eksperimen kita pada hari ini. Okey. Okey, seperti biasa Chris, kena Ya. gerak ke bawah saja. Okey. Okey, Baiklah. mula-mula kita kena gunakan jenis permukaan yang berbeza. Permukaan apa yang mula kita nak gunakan, Chris? Mungkin Chris nak gunakan kaca dulu boleh? Ya, kaca dahulu. Okey. Yang bersesuai sebab kita nak guna yang paling licin dulu, lepas tu kepada yang paling kasar. Baiklah. Berhati-hati Chris apabila mengendalikan benda yang tajam. Ya. Tapi murid-murid di rumah jangan risau ya. Okey, sebab dekat tepi tu cikgu dah licinkan jadi tak tajam dah Oh, tepi dia. okey. Terima kasih, cikgu. Okey, Baiklah. jadi kita perlu lepaskan. Okey, sama macam tadi. Ya. 3, 2, 1. Wah, jauhnya. Okey. Okey, sekarang kita ambil penanda Ya. untuk letakkan penanda dahulu. Boleh. Okey, kita guna kapur. Okey, tuliskan. Yang ni Jadi kaca, pembukaannya apa? Kaca. Tulis kaca. K-A-K-C-A kaca. Okey, baik murid-murid. Okey, sini. Okey. Alright. Okey, seterusnya kita ambil, Kita mainan. kita gunakan permukaan. Jisim sama. Jisim sama. Okey. Tapi permukaannya kita kena ubah, Chris. Faham. Okey. Okey. Dah kita simpan balik di sini. Lintangkan. Ya. Okey, hati-hati, Chris. Okey, cikgu perhatikan Okey. je. Yang kedua kita gunakan apa, Chris? Kapet. Karpet. Okey. Okey. Yang ni cikgu gunting kapet cikgu ke? Tapi karpet terpakai tak apa. Oh, okey. Murid-murid di rumah jangan gunting kapet tau. Boleh, minta izin dengan mak ayah dulu. Dan tak pasal-pasal pula. Okey. Baiklah. Okey, kita lepaskan perlahan-lahan. 3, 2, 1. Alamak, sengit pula. Tak apa. Okey, tak apa. Okey, tandakan, Alright. Chris. Ya. Tandakan ni kapet. Karpet. Alamak, semakin buruk Abang Chris punya tulisan ni. Tak Sorry apa. adik-adik di rumah. Tak apa, masih boleh difahami. Ya. Okey, baik. Okey. Baik, seterusnya. Chris, sebelum tu saya nak tanya sikit. Di antara karpet dan juga kaca tadi, mana yang lebih licin setakat ni? Kaca. Kaca, betul. Okey, kita teruskan. Ya. Itu sekadar satu pencetus je. Okey, Okey, kita boleh. simpan dahulu. Ya. Okey, tindikan dan akhir sekali kita nak gunakan rumput. Ni rumput palsu je. Oh, rumput Tetapi palsu. dia punya permukaan lebih kurang. Okey. Okey. Tapi inilah yang paling kasar, kalau jatuh ni memang Ya. habis luka. Okey, Baiklah, jadi sekarang kita lepaskan. Pastikan rapat pada dinding, Chris, Okey, supaya adil. adik-adik sedia? 3. Okey, murid-murid rumah, sedia? 3, 2, 1. Uish. Alamak, buat dah Okey. jatuh pula. Tak apa. Okey, tak apa. Biarkan macam ni dulu.
Okey. Jangan satu. Okey, dah. Baiklah. Okey, sekarang kita ambil marker atau penanda, kita tuliskan. Itu tadi ialah rumput. Rumput. Okey. Okey. Baik. Okey. Okey, nampaknya eksperimen telah selesai. Ya. Tetapi data kita tak lengkapkan lagi, Chris. Betul. Okey, jadi tadi kita mulakan dengan kaca. Jadi permukaan yang pertama ialah kaca. Tulis je lah dahulu, Chris. Nanti senang. Kaca. Yang kedua tadi kita gunakan kapet. Karpet. Okey. Kapet. Dan yang terakhir sekali kita gunakan Rumput. ya, rumput. Kena Terbaiklah. Macam gitu ya, murid-murid kalau kita nak tulis data. Okey, seterusnya kita sekarang nak tengok ukuran jarak yang telah dilalui oleh kereta mainan tersebut. Okey, sekarang kita gunakan pita pengukur ni, Chris. Okey. Faham. Okey, mula-mula kaca yang jauh kan? Ya. Okey. Okey, kaca dulu. Okey. Alright, di sini. Okey. Okay, baiklah. Kalau misalnya macam gini, keadaan ini berlaku, Chris, kita takut tak tepat, kita boleh ambil juga pembaris lagi satu untuk memastikan bacaan kita tepat. Okey, faham. Okey. Okay, terima kasih, Cuba, cikgu. Chris. Okey, Chris. Berapa? Okey, untuk yang ni Chris dapat 172 cm. Okey, tuliskan, Chris. 172 cm. Bukan mudah je untuk melakukan eksperimen murid-murid, tapi berbaloi nanti kita dapat hasil je. Okey, seterusnya, Chris. Unit tu dah tulis belum, unit? Dah tulis. Terbaik, Chris. Okey. Seterusnya yang kedua, karpet berapa jarak yang dilalui? Karpet ataupun permaidani ya. Okey, boleh. Permaidani boleh, karpet pun boleh. So untuk yang Chris. permukaan ni pula 130 cm. Saya kena semak. Semak Okey, betul. 130 cm. 130. Okey, unitnya, Chris. Nasib baik cikgu ingatkan. Perlu unit. Kalau tak nanti meter, kilometer, 130 kilometer pula pergi dia. Tak tepat Ya, betul. Okey, baiklah. Okey, murid-murid. Sekarang Abang Chris dia akan ukur yang terakhir iaitu permukaan rumput. Okey. Di pembaris ni. Oh, yang ni dekat ya cikgu? Ya, sebab rumput tu dia kasar kan. Okey, berapa jarak yang dia lalui? 33 cm. 33 cm. Okey. 33 cm, jangan lupa unit. Ya, unit penting. Okey. Okey, Chris. Setakat ini dah sampai data sangat baik. Chris Terima kepenatan ke? Tak tahu entah Okey, kenapa Chris penatlah hari ni, tak tahu. Macam Okey. buat senaman pula hari ni, buat eksperimen ni. Okey, saya bagi bunga sebab data telah dilengkapkan. Yeay. Dan Chris dapat membuat ukuran dengan baik sekali. Terima kasih cikgu. Seterusnya kita perlu mentafsir data. Baiklah. Okey, Jom. jadi sekarang permukaan paling kasar tadi apa? Permukaan rumput Rumput. Lepas tu jaraknya paling dekat. jadi daya geserannya Paling tinggi. Okey, lengkapkan. Jenis untuk permukaan paling mentafsir data. kasar menyebabkan jarak yang dilalui kereta mainan paling dekat Okey. kerana daya geseran paling tinggi. Ataupun boleh ya. Betul, Boleh? Okey. Okey, boleh. Okey. Sekarang kita nak buat kesimpulan lah. Okey, sebab dah Adakah buat hipotesis eksperimen. yang Chris buat awal tadi tepat ataupun tidak? Jadi semakin bertambah apa tadi? Semakin, okey. Okey, sekarang permukaannya semakin kasar kan ke sana? Ya. Okey, jadi semakin bertambah kasar okey, bertambah kasar. jenis permukaan, Okey, semakin bertambah kasar jenis permukaan, semakin bertambah daya geseran. Itulah kesimpulan Chris. Betul, Chris. Okey. Jadi kita dah buat kesimpulan tentang uji kaji kali ini iaitu kesimpulan yang telah dibuat oleh Chris. Ya. Dia membuktikan hipotesis yang dibuat lebih awal tepat. Bagus, Chris. Terima kasih semua. Okey, tetapi saya juga nak ingatkan kalau jawapan tu contohnya Chris tulis semakin kasar pun masih boleh juga sebab semakin kasar membawa maksud bertambah juga. Okey, faham. Alright, Jadi tapi semakin bertambah kasar tak jadi masalah. Okey, faham cikgu. Okey, jadi saya nak bagilah bunga lagi. Berapa bunga cikgu? Berapa Chris nak?
Saya Satu nak je. semua cikgu kalau boleh. Tak boleh tak Chris. boleh. Lagi. Sebab kita nak menilai nanti di saat akhir nanti. Kita Baik. tengok macam mana pencapaian Chris keseluruhan. Baiklah, jadi murid-murid di rumah jangan ke mana-mana. Selepas ni kita kembali lagi bersama Cikgu Ataha untuk mata pelajaran sains hanya di slot tahap 2 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi di slot tahap 2 untuk mata pelajaran sains dan hari ini Chris ada bersama Cikgu Ataha. Dan sebelum ni cikgu kita telah mengkaji dua faktor yang mempengaruhi daya geseran iaitu jisim objek dan juga jenis permukaan. Dan itu saja ke cikgu? Dan kedua-dua tu hipotesis dah dibuktikan dan membuat kesimpulan yang sama seperti hipotesis. Betul. Terbaik Nampak tak Chris. bunga Chris yang dapat tadi? Banyak. Ya, setakat ni Chris dapat Setakat bunga ni, banyak ya? macam ni. Ya, Okey. betul. Okey, Chris. macam mana Chris nak dapat lebih bunga cikgu? Chris, selepas kita melakukan eksperimen, Ya. kita perlu mengemas dan menyimpannya di tempat yang betul. Jadi sekarang Chris kena letakkan di tempat asal di dalam kotak yang cikgu sediakan di sini. Okey, faham. Okey, mula-mula Faham. sekali. Okey, mula-mula kita simpan yang balik sini boleh. dalam kotak. Okey. Okey, kaca-kaca tu hati-hati. Okey. Okey, rapatkan tiga-tiga. Ya. Okey, asingkan. Boleh tindik antaranya lah supaya dia lebih selamat kan? Ya. Okey. Okey. Alright. Okey, bagus. Dia simpan dalam tempat selamat. Okey, yang ni. Semua simpan kena masukkan. balik. Okey. Untuk guli pula. Tak apa, kita masukkan. Masukkan dalam saja. tu. Okey, ini kena gulung. Okey. Itu tak tepi, Chris. Letak sini dulu. Okey, baiklah. 1, 2, 3. Simpan di sini. Okey, ini kena buka hati-hati, Chris. Jangan sampai terlepas. Kena pegang. Ya. Okey, Okey. saya risau. Murid-murid di rumah perlu hati-hati juga. Okey. Okey, dah clear dah. Bagus. Oh, terbaik Chris. Okey, oleh kerana Chris telah mengemas. Ya. Okey, dan itu adalah salah satu kemahiran yang kita perlukan. Okey. Jadi saya tambah lagi satu bunga untuk Chris. Alamak, satu saja ke cikgu? Yalah, dah banyak dah Chris, dah tak muat dah letak Chris. Okey, faham. Jadi kita dah kemas barang-barang kita. Baiklah. Jadi kita boleh tak nak buat kesimpulan ataupun apa yang kita recap balik apa yang kita dah Boleh, belajar cikgu, pada hari boleh. ini. Sebenarnya Chris dah belajar tentang pemboleh ubah, penyataan masalah serta merancang eksperimen daripada mula hingga akhir. Dan juga Chris juga telah membuktikan kesimpulan, telah membuat kesimpulan untuk membuktikan hipotesis yang telah dibina lebih awal. Sangat bagus Chris. Jadi murid-murid di rumah juga saya harap dapat melakukan semua aktiviti yang telah dilakukan oleh abang Chris. Terima kasih cikgu. Cikgu, abang Chris juga nak tanya. Tadi cara Chris jawab betul ke cikgu? Ya, cara jawab yang tepat, yang baik ialah kena cara beradab. Okey? Dan itu yang telah ditunjukkan oleh abang Chris sepanjang melaksanakan eksperimen ini. Terbaik. Okey, kasih, sekarang cikgu. kita nak tahu tentang hasil eksperimen hasil pembelajaran kita semula. Ya. Sebenarnya abang Chris telah belajar merancang dan menjalankan eksperimen untuk menguji hipotesis yang dibina. Okey. Kedua, kita juga telah membuat kesimpulan tentang dua faktor yang mempengaruhi geseran, iaitu apa tadi? Jisim objek dan juga jenis permukaan. Ya, betul. Dan terakhir sekali, kita telah mengamalkan kemahiran manipulatif yang perlu selepas eksperimen dijalankan, itu mengemas alatan mengemas semua. tadi. Selepas setiap eksperimen cikgu, kita kena mengemas lah, betul lah cikgu? Betul. Tak boleh biarkan macam Tak tu boleh. saja kan? Sebenarnya ada banyak lagi lah langkah-langkah. Contohnya macam mana kita nak buang Ya. air, kita nak buang pepejal. Tapi salah satunya yang Chris lakukan hari inilah, iaitu mengemas peralatan dan letakkan di tempat asalnya. Baiklah cikgu, jadi untuk adik-adik dan murid-murid di rumah yang hendak membuat lebih aktiviti untuk mengukuhkan skill dan mindset untuk topik ini, di manakah mereka boleh cari bahan ini cikgu? Okey, untuk murid-murid di rumah, jangan lupa layari sumberku kerana di situ banyak bahan yang berkaitan dengan pelajaran kita boleh didapati. Itu semua latihan pengukuhan lah supaya murid-murid lebih mahir untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Ya, lebih yakin juga nanti nak jawab soalan masa peperiksaan ke, lebih faham Ya, mengenai betul. faktor yang mempengaruhi daya geseran. Selepas belajar, kita pergi kepada sumberku untuk membuat latihan pengukuhan. Baiklah cikgu, Chris juga ada satu soalan. Semasa Olimpik yang baru lepas ni, untuk event angkat berat pula, kita selalu nampak dia guna kapur. Cikgu, adakah dia kaitan dengan daya geseran ni? Ya, ada kaitan.
Sebenarnya kalau kita pakai kapur tu sebenarnya dia boleh menambahkan kita punya daya geseran dekat kita punya tangan. Jadi bila kita angkat berat, dia taklah terlepas. Kalau tak kita tak licin. pakai supaya dia nak kasih kasar lagi permukaan tangan dia. Jadi sebab tu dia pakai kapur. Jangan pakai bedak. Kalau pakai bedak tambah licin, lagi dah jatuh. Jadi yang ni kita kira jenis permukaan jugalah cikgu sebab dia guna kapur, jadi dia lebih kasar. Dan kalau ikut kesimpulan memanglah dia daya geseran lebih pula. Kalau lebih kasar, lebih kurang lebih kasar, lebih geseran. Jadi senang pegang. Baiklah cikgu, dengan itu Chris juga nak ucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu Ataha untuk kelas hari ini, untuk eksperimen yang agak menarik juga hari ini. Berpeluh-peluh dah. Berpeluh-peluh. Ya. Dan dah harap adik-adik di rumah dapat belajar juga dan lebih faham mengenai faktor yang mempengaruhi daya geseran. Dengan itu, Chris kita akan jumpa lagi di episod seterusnya untuk slot tahap 2 hanya di Didik TV KPM. Tapi jangan ke mana-mana sebab Cikgu Ataha ada persembahan kan cikgu? Duet. Ada duet. Duet. Baiklah, jom adik-adik di rumah boleh berdiri dan kita akan berjoget bersama-sama. Kita bertwist hari ni. Oh, bertwist. Jom. Okey, semua berdiri. Okey. Jom kita menyanyi. Jom. Jom. Okey. Go. Faktor daya geseran ada dua, perlu difaham. Faktor pertama jisim objek, faktor kedua permukaan. Macam-macam jenis, kasar atau licin. Faktor pertama jisim objek, lebih banyak, lebih geseran. Faktor kedua jenis permukaan, lebih kasar, lebih geseran. Jangan tegak-tegak, perlu ingat fakta. Geseran penyebab geseran jadi semakin perlahan. Oh, geseran kita perlukan. Jika kita jalan ataupun sukan, sentiasa ada geseran. Oh, faktor daya geseran ada dua, perlu difaham. Faktor pertama jisim objek, faktor kedua permukaan. Macam-macam jenis, kasar atau licin. Didik TV KPM